insya-Allah boleh panggil rakan-rakan yang lain untuk kita hadir bersama, untuk kita dengar kupasan yang akan didiskusikan oleh tokoh akademik dalam PAS juga, iaitu Dr. Zuhdi Marzuki, pengarah penyelidikan PAS Pusat, insya-Allah. Sebelum tu, untuk memberkati majlis kita pada petang ini, marilah kita sama-sama buka diskusi kitab kita pada petang ini dengan Ummul Furqan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan kepada kita nikmat dan peluang untuk sama-sama hidup sebagai seorang Muslim dan seorang anak muda rakyat Kelantan yang mendukung perjuangan gerakan Islam di Malaysia, insya-Allah. Alhamdulillah. Yang keduanya, selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kerana dengan berkat perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam, hari ini juga kita dapat nikmat untuk bersama dengan risalah dakwah dan juga kehidupan Islam yang penuh dengan rahmat kepada seluruh alam. Alhamdulillah, insya-Allah. Untuk makluman semua, rakan-rakan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, hari ini pejabat Presiden Parti Islam Malaysia PAS akan menganjurkan sekarang ini sebuah diskusi tentang buku yang ditulis oleh Presiden PAS dan juga Timbalan Pengurusi Kesatuan Ulama Islam Sedunia yang bertajuk Ringkasan Sejarah Gerakan Islam di Malaysia. Dan buku ini insya-Allah akan dikupaskan oleh tokoh akademik yang terkemuka dan terkenal di negara kita, iaitu Dr. Zuhdi Marzuki, merangkap pengarah penyelidikan PAS Pusat itu sendiri, insya-Allah. Dengan tanpa membuang masa lagi, saya menyerahkan majlis kita pada petang ini dengan kepada Dr. Zuhdi Marzuki. Persilakan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil kitabihil aziz, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Yang dihormati saudara moderator, seterusnya kepada sidang hadirin, hadirat, para peserta, para pengunjung dalam Expo Ijtima' Kesatuan Ummah di Kelantan pada hari ini. InsyaAllah, saya mengambil kesempatan untuk kita mengupas satu lagi karya buah tangan hasil kerja Al-Fadhil Tuan Guru Presiden PAS, iaitu buku yang bertajuk Mukhtasar Tarikh Al-Harakati Al-Islamiyah fil Malaysia. Ringkasan sejarah tentang gerakan Islam di Malaysia. Di mana buku ini, sebagaimana yang telah pun diterbitkan sebelum daripada ini, ianya merupakan salah satu daripada karya Tuan Guru Presiden PAS
dalam bahasa Arab yang mempunyai pasaran dan target khusus, sasaran khusus untuk mereka yang mempunyai kefahaman tentang gerakan Islam secara umumnya dan juga mereka yang memahami bahasa Arab. Dengan erti kata yang lain, saya yakin buku ini bertujuan untuk memberi kefahaman kepada masyarakat luar Malaysia, terutama para anggota dan pimpinan Harakat Islamiyah di luar, untuk memahami tentang perkembangan gerakan Islam dalam konteks negara Malaysia. Dan sudah pastilah gerakan Islam ini tidak sama dengan perkembangan gerakan Islam di Mesir, di Tunisia dan di tempat-tempat yang lain, termasuklah di negara-negara barat. Di mana buku ini secara umumnya mengupas tentang latar belakang sejarah munculnya gerakan Islam. Di mana sejarah kemunculan gerakan Islam itu bukan hanya bermula baru. Bukan hanya bermula sebagaimana kumpulan-kumpulan Islam yang lain yang wujud dalam konteks negara kita selepas merdeka. Di dalam buku ini, penulis ataupun Presiden PAS memulakan perbincangan tentang gerakan Islam di Malaysia dengan melihat sejarah yang panjang, iaitu sejarah bermulanya penjajahan terhadap rantau Melayu, khususnya di Melaka, yang mana membawa kepada pengusiran Sultan Melaka daripada pusat pentadbiran tamadun Islam di Melaka, sehinggalah mereka lari ke Johor. Ini permulaan perbincangan tentang latar belakang sejarah gerakan Islam, di mana Tuan Guru Presiden pergi jauh ke belakang. Bukan sekadar runtuh Khilafah Osmaniyah. Runtuh Khilafah Osmaniyah yang berlaku tahun 1924 itu, ia adalah merupakan suatu faktor-faktor yang berkaitan dengan kemunculan gerakan Islam global. Tetapi dalam konteks negara Malaysia, khususnya dan juga di rantau Melayu umumnya, kemunculan gerakan Islam itu ada kaitan dengan faktor penjajahan yang bermula 1511. 1511, di mana ia telah membawa kepada keruntuhan. Walaupun tidak semua kerajaan-kerajaan Melayu Islam, pusat-pusat peradaban Melayu Islam di rantau ini runtuh, tetapi ia suatu permulaan. Suatu permulaan kepada keruntuhan sebuah peradaban Melayu Islam di rantau Asia Tenggara, khususnya di Malaysia ataupun di Semenanjung Tanah Melayu pada waktu itu. Presiden PAS mula membuka perbincangan dalam buku ini dengan melihat sejarah tersebut. Daripada sejarah penjajahan itu, ia membawa kepada perluasan pengaruh penjajah, pengaruh barat, khususnya Britain, yang bukan hanya menjajah dalam erti kata untuk mendapat kepentingan ekonomi, tetapi membawa aliran pemikiran mereka. Di antara aliran pemikiran utama yang dibawa oleh penjajah ini, khususnya Britain, ialah sekularisme. Bermulanya sekular dalam konteks negara ataupun rantau Tanah Melayu, rantau Kepulauan Melayu, di mana sekularisme ini telah memainkan peranan penting. Berlakunya proses sekularisasi ini berlaku dengan begitu lama, daripada zaman Portugis yang membawa suatu kecenderungan penyebaran agama Kristian, sehinggalah zaman Belanda dan akhirnya zaman British, di mana proses sekularisasi ini berlaku dalam semua aspek, terutama dalam pentadbiran, apabila British telah cuba mengasingkan kuasa Raja-Raja Melayu.
daripada kuasa yang menguasai semua aspek kepada hanya menguasai ataupun mengambil kira tentang peranan raja sebagai ketua agama Islam. Tidak lagi berperanan dalam aspek-aspek yang lain. Okay. Ini di antara mukadimah kepada perbincangan penulis buku ini, iaitulah Presiden PAS. Okay. Kemudian Presiden PAS telah pergi kepada beberapa kesan daripada penjajahan itu. Okay. Di antaranya kemasukan sistem pendidikan barat. Okay. Kemasukan sistem pendidikan barat yang telah menyebabkan masyarakat Islam memberi reaksi yang pelbagai. Termasuklah antara reaksinya memperkemaskan sistem pendidikan Islam. Okay. Wujudnya aliran-aliran pendidikan yang berasaskan kepada misioneri. Aliran pendidikan yang berasaskan kepada modernism, okay, permodenan, iaitulah yang mengasingkan di antara persoalan agama dan juga persoalan dunia. Okay. Ini di antara perkara yang berlaku, kesan daripada penjajahan. Kemudian termasuklah dalam pentadbiran, berlakunya pengasingan dalam pentadbiran. Okay. Ini juga merupakan antara kesan yang penting. Dan di samping itu, kita juga boleh melihat bahawa kesan yang datang daripada penjajah ini ialah sikap inferiority, sikap rendah diri masyarakat Islam. Mereka melihat Barat ini hebat segala-galanya dan memandang rendah terhadap Islam itu sendiri dari segi boleh mentadbir, boleh melaksanakan hukuman, boleh digunakan perundangannya. Ini di antara kesan penjajahan terhadap masyarakat Malaysia secara khusus, bahkan seluruh dunia Islam. Okay. Daripada perbincangan tentang permulaan penjajahan, Presiden PAS menjelaskan tentang latar belakang politik. Politik di negara kita, di mana politik dalam negara kita ini tidak boleh dipisahkan dengan peranan Kesultanan Melayu. Okay. Di mana penulis buku ini menceritakan tentang latar belakang politik, kewujudan negeri-negeri yang diketuai oleh Sultan, pengaruh Sultan sebagai teras kepada kestabilan politik Malaysia. Okay. Ataupun sebelumnya, kestabilan politik yang berkaitan dengan negeri-negeri di rantau Melayu. Okay. Sehinggalah kepada kemunculan British yang akhirnya membawa kepada suatu gerakan Europeanization ataupun pengeropahan yang menjadi asas kepada kemunculan semangat dan juga kemunculan gerakan Islam dalam konteks Malaysia. Dengan kata lain, faktor-faktor kemunculan itu berbeza berbanding dengan kemunculan gerakan Islam di tempat-tempat yang lain. Suasana politik yang berbeza, suasana dari segi sosio budaya yang berbeza, okay, maka membawa kepada kebangkitan para ulama, membawa kepada kebangkitan gerakan Islam, persatuan Islam dan sebagainya. Okay. Itu asas latar belakang bagaimana munculnya gerakan Islam yang dijelaskan dalam buku ini. Kemudian pengarang buku ini menyentuh tentang peringkat yang kedua, iaitulah peringkat kemunculan gerakan Islam secara yang tersusun, khususnya ketika hampir-hampir kepada zaman kemerdekaan, peranan gerakan Islam untuk menuntut kemerdekaan. Dan di sinilah bermulanya perbincangan dalam buku ini tentang kewujudan dan penubuhan PAS pada tahun 1951. Okay. Di mana pengarang buku ini, iaitulah Tuan Guru Presiden PAS, menceritakan tentang bagaimanakah kemunculan PAS, latar belakang kemunculan PAS yang tidak boleh dipisahkan dengan semangat menuntut kemerdekaan. Ia menceritakan juga tentang situasi politik yang berlaku pada waktu itu, termasuklah tentang gerakan politik Melayu
yang bermula selepas Perang Dunia yang kedua, wujudnya parti PKMM, Parti Kebangsaan Melayu Melaya, gerakan menuntut dan menentang Malayan Union. Kemudian wujudnya gerakan untuk menentang penjajah secara terbuka, berbanding dengan ada kumpulan yang mahu ataupun bekerjasama dengan penjajah secara tidak langsung. Ini adalah latar belakang munculnya Parti Islam se-Malaysia, yang bermula dengan munculnya antaranya Hizbul Muslimin tahun 1948 yang kemudian diharamkan. Sehinggalah kemunculan PAS tahun 1951, di mana pengarang buku ini menceritakan ataupun menjelaskan tentang kemunculan PAS itu pada peringkat awal. Ianya bukanlah suatu parti siasa, bukan parti politik, belum lagi berkecimpung dengan politik. Kerana pada awal penubuhan PAS itu, ia adalah merupakan suatu persatuan, bermula dengan cadangan Persatuan Ulama Setanah Melayu. Kemudian sewaktu perhimpunan yang ketiga berlaku di Pulau Pinang pada waktu itu, disebabkan oleh pengaruh Hizbul Muslimin. Sebahagian besar daripada anggota-anggota Hizbul Muslimin ada yang ditahan pada waktu itu, dan ada yang masih telah bebas, dan juga yang tidak ditahan. Mereka telah menyertai himpunan ulama yang ketiga yang diadakan di kepala batas Pulau Pinang, sehinggalah akhirnya mereka telah mencadangkan, disebabkan suara Hizbul Muslimin ini dominan, mencadangkan supaya ditukar daripada Persatuan Ulama Setanah Melayu kepada Persatuan Islam Setanah Melayu, PALID-SID, PAS. Jadi bermulalah PAS sebagai suatu persatuan pada peringkat awalnya. Sehinggalah dijelaskan dalam buku ini bagaimana gerakan Islam memasuki politik. Mereka terlibat secara langsung dengan politik. Dalam konteks ini merujuk langsung kepada PAS. Bagaimana PAS pada peringkat awalnya muncul dengan suatu tujuan dalam aspek-aspek yang bukan politik, tetapi persoalan dakwah, pendidikan Islam, persoalan hukum-hukum dan sebagainya, pentadbiran urusan agama, sehinggalah PAS berkecimpung dan masuk dalam politik. Ini suatu episod yang besar yang dijelaskan oleh pengarang buku ini, bagaimana PAS mula terlibat dengan politik. Dan antara peranan utama pada waktu itu ialah politik untuk menuntut kemerdekaan daripada penjajah, sehinggalah negara kita merdeka. Diceritakan secara kronologi dengan cukup cantik. Kemudian dijelaskan tentang bagaimanakah situasi PAS, kedudukan PAS selepas kemerdekaan, peranan PAS dalam konteks politik negara, dalam konteks dakwah, dalam konteks tarbiyah, ilmu, dalam konteks yang berkaitan dengan kebajikan umat Islam selepas kemerdekaan. Terutamanya peranan PAS antaranya sebagai penguasa, pentadbir negeri Kelantan, dan juga sehinggalah kepada PAS bertahaluf menyertai kerajaan persekutuan. Juga dijelaskan dalam konteks ini bagaimana PAS menyertai kerajaan persekutuan, masuk dalam Barisan Nasional, menyertai kerajaan campuran perikatan. Dia ada berbeza. Sewaktu PAS menyertai kerajaan campuran perikatan, kemudian PAS bersama-sama menubuhkan Barisan Nasional. Dia satu fasa yang berbeza sebenarnya. Ini memerlukan kupasan yang panjang, dan akan dijelaskan insya-Allah dalam siri-siri yang akan datang tentang bagaimana PAS, keputusan yang dibuat untuk menyertai kerajaan campuran dan kemudian bergabung dalam Barisan Nasional. Sehinggalah pada waktu inilah Presiden PAS menjelaskan tentang bagaimana PAS berperanan sebagai harakah dakwah, sebagai tarbiyah, terlibat dengan penubuhan sekolah-sekolah agama yang begitu banyak. Sekolah-sekolah agama di peringkat awal
sama ada ditubuhkan oleh PAS secara organisasi ataupun oleh pimpinan-pimpinan PAS. Ini berlaku lebih awal daripada apa yang dilakukan oleh kumpulan-kumpulan Islam yang lain selepas merdeka. Sama ada dalam bentuk tradisional, pondok, ataupun dalam bentuk yang lebih moden, dikenali dengan madrasah. PAS telah terlibat lebih dahulu dengan matlamat kebajikan, dan juga matlamat pendidikan, bukan matlamat keuntungan. Kemudian bagaimana PAS terlibat dalam konteks dakwah juga dijelaskan, termasuklah kerjasama dengan negara, dengan persatuan-persatuan yang lain. Dan yang lebih penting juga ialah bagaimana peranan PAS sewaktu berada dalam kerajaan Barisan Nasional. Peranan dari segi Islam juga dinyatakan, bagaimana PAS berperanan dari segi Islam. Dan saya percaya kalau ada kupasan-kupasan, perbincangan-perbincangan yang lebih lanjut tentang bagaimana PAS berada dalam Barisan Nasional, melakukan tugasan-tugasan politik, siasah, sehinggalah kita boleh lihat ada banyak perkembangan-perkembangan yang menarik, termasuk di Sabah Sarawak. Perkembangan Islam di Sabah Sarawak sewaktu PAS berada dalam kerajaan Barisan Nasional. Cuma dia tidak dinyatakan secara panjang lebar dalam buku ini. Dan membawa kepada PAS keluar daripada Barisan Nasional, dan akhirnya seperti mana yang berlaku, PAS menguasai semula Kelantan pada tahun 1990 dan sebagainya. Jadi pengarang buku ini telah menceritakan fasa yang kedua. Saya bahagikan mengikut begitu. Fasa sebelum kemunculan PAS, fasa PAS berada dalam pesada politik Malaysia, sama ada terlibat sebelumnya dengan dakwah, dengan persoalan tarbiyah, sehinggalah terlibat secara aktif dalam politik Malaysia. Kemudian pengarang buku ini menjelaskan pula tentang mutaakhir. Fasa yang ketiga lah, saya yang bahagikan fasa tu. Fasa yang ketiga tentang bagaimanakah kedudukan politik Islam mutaakhir. Di samping beliau telah menjelaskan kemunculan pertubuhan-pertubuhan Islam seperti ABIM, seperti JIN, seperti seperti ISMA, seperti Ikram, semua diceritakan secara ringkas dalam buku ini. Dan yang terakhir, beliau telah menjelaskan tentang situasi semasa. Situasi semasa iaitulah bagaimana pada hari ini kita menghadapi suatu pertembungan di antara mereka yang membawa aliran-aliran pemikiran Islam, tetapi dalam suasana mereka melihat politik yang berbeza. Salah satu perkara yang diceritakan oleh pengarang kitab ini, buku ini, ialah tentang perkara yang mungkin pemimpin-pemimpin gerakan Islam di luar ataupun para ulama di luar yang tidak melihat tentang kedudukan dan juga merbahayanya Islam di Malaysia ini jika ianya tidak diuruskan dengan berhati-hati. Dengan komposisi Islam, komposisi umat Islam yang tidak seperti mana di negara-negara Timur Tengah. Dengan kedudukan umat Islam pada hari ini yang berpecah, dan juga dengan lemahnya umat Islam dalam pelbagai sektor, dalam sektor sosial, dalam sektor ekonomi dan sebagainya. Ini di antara kekhawatiran yang penting yang perlu diberi perhatian. Maka apabila berlakunya suasana politik semasa, yang kita bermaklum penubuhan serpihan, ada pihak yang membawa pendekatan Islam, mereka sebut generasi kedua gerakan Islam. Generasi kedua gerakan Islam itu tak semestinya baik. Kalau kita lihat apa yang diulas tentang perkembangan Al-Ikhwanul Muslimun di Barat, sebuah buku yang ditulis tentang The Muslim Brotherhood in the West, menceritakan bagaimana perubahan yang sangat besar berlaku terhadap generasi Ikhwanul Muslimin
Al-Ikhwanul Muslimun ataupun Ikhwanul Muslimin di Barat, di mana perubahan itu berlaku, mereka telah melakukan anjakan daripada asas-asas penting Islam mereka. Ini berlaku di Barat dan pengaruh itu mula merebak ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia dan di Malaysia. Kemunculan kumpulan-kumpulan Islam yang mereka mendakwa progresif. Ini telah berlaku dalam konteks Malaysia. Kemungkinan kalau berlaku dalam konteks negara-negara lain, ia tak memberi kesan besar. Tetapi bila berlaku dalam konteks Malaysia, maka kekhawatiran itu perlu diambil perhatian. Kerana kedudukan Malaysia dengan komposisi agama yang ada, dengan negara kita sangat terdedah kepada campur tangan asing disebabkan oleh kedudukan strategik dalam konteks hari ini. Kalau kita lihat Asia Tenggara, khususnya Malaysia, dalam konteks hari ini sangat strategik, menjadi medan pertembungan di antara dua kuasa besar, China dan Amerika, kuasa besar ekonomi. Rantau Asia Tenggara, Laut Cina Selatan menjadi rantau yang paling panas di dunia sekarang. Ia menjadi sebagai center of gravity, pusat kepada graviti ekonomi dunia. Dua kuasa ekonomi dunia, the biggest economy, Jepun dan juga China. China yang kedua, Jepun yang ketiga berada di rantau ini. Dan peranan Malaysia pun sangat penting dalam konteks mengimbangi perdagangan ekonomi di China dan juga di Amerika. Amerika sentiasa mencari peluang untuk mengembangkan pengaruhnya dalam konteks Asia Tenggara. Kesemuanya ini adalah merupakan perkara yang perlu diberi pertimbangan oleh gerakan Islam. Ia bukan setakat hanya untuk memikirkan tentang keupayaan politik mencapai matlamat politik yang singkat. Di sinilah ditutup perbincangan tentang buku ini, Mukhtasar Tarikh Al-Harakatil Islamiyah ini, di mana menceritakan tentang situasi semasa, supaya difahami oleh pimpinan-pimpinan gerakan Islam di luar bahawa konteks Malaysia ni berbeza dengan apa yang mereka mungkin fahami, mereka dengar daripada pihak-pihak yang lain. Dan ini adalah satu hasil yang cukup baik dihasilkan oleh Tuan Guru Presiden untuk menjelaskan tentang bagaimanakah sebenarnya cara yang terbaik untuk memahami perkembangan gerakan Islam di Malaysia dengan tidak hanya melihat perkara semasa. Mesti dilihat kepada akar umbi sejarah. Termasuklah sejarah yang membentuk negara kita, supaya kita boleh melihat ianya adalah sebagai suatu asas dan faktor yang penting untuk melangsungkan usaha siasah, dakwah dan tarbiyah dalam konteks negara kita. Saya rasa itulah sedikit kupasan tentang buku ini, sesuai dengan pihak yang ingin melihat sejarah perkembangan gerakan Islam di Malaysia dengan memahami konteksnya, bukan dengan melihat bahawa ia mesti disamakan dengan apa yang berkembang di Barat, ataupun apa yang berkembang di Timur Tengah, ataupun yang berkembang dengan negara jiran kita, Indonesia. Kita mempunyai konteks yang berbeza. Wallahu a'lam. Boleh. Terima kasih kepada Dr. Zudi Marzuki atas kupasan yang cukup menarik dan orang kata meluas tentang buku Tuan Guru Presiden kita. InsyaAllah kita akan buka sedikit beberapa soalan kepada hadirin dan hadirat yang ingin menanyakan tentang isu yang berkaitan buku ini, ataupun mungkin isu-isu lain untuk ditanyakan kepada Dr. Zudi Marzuki, insyaAllah. Siapa yang nak tanya boleh angkat tangan dan saya akan bagi mic ni kepada dia, insyaAllah. Soalan berkaitan dengan penubuhan PAS, berkaitan dengan UMNO, Hizbul Muslimin dan sebagainya, mungkin boleh, insyaAllah. Baik, sementara tadi Dr. Zudi Marzuki telah mengupas
punya gagasan tentang sejarah gerakan Islam di Malaysia, yang dikatakan oleh Dr. Zudi Mazuki. Buku ini bukan sekadar untuk memberikan pencerahan kepada rakyat Malaysia, tapi ia bertujuan khusus untuk memberikan signal ataupun kepada dunia tentang apa yang berlaku di dalam politik di Malaysia, insyaAllah. Baik, kita ada soalan di sana. Boleh datang ke depan sikit insyaAllah untuk tanya soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa berkaitan ikhwan alami dengan wujudnya ISMA, JIM, benda macam tu lah. Boleh terangkan lagi ya? Terima kasih. Ada lagi soalan yang lain? InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan mana ialah sejauh manakah pemikir-pemikir barat yang telah pun beri respon terhadap Islam, contoh macam suku buku yang sebagainya, yang telah pun sedikit sebanyak mempengaruhi pola pemikiran aminin gerakan Islam yang kalau di Indonesia menyebabkan adanya PAN dan sebagainya. Boleh Dr. komen sejauh mana yakin kepada InsyaAllah satu lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tentang sejarah gerakan Islam di Nusantara, tak boleh lepas dengan konflik antara kaum muda dan kaum tua yang hari ini makin dibangkitkan semula oleh puak-puak yang dia tak maklum. Jadi kalau kita tengok zaman Hudud Hapas dulu, tahun Hudud Hapas dulu, pemimpin-pemimpin PAS kebanyakannya dapat mengharmonikan di antara kaum muda dan kaum tua. Antaranya pemenuhan Muhammadiyah Hayat Tentera Ketua Muhammadiyah masa sampai pada kaum muda, tapi dia juga bertarikat Jisti. Dia ada kesinambungan antara kaum muda dan kaum tua. Kemudian kaum muda di sini walaupun dia mengaji di Madinah, dia juga mengaji di Syekh Hasim Madani yang antara ulama besar golongan kaum tua. Jadi hari ini apa pendapat doktor tentang situasi hari ini, golongan kaum tua dan kaum muda yang bertembung kembali dan sudah pastinya merugikan gerakan Islam yang ada sekarang, dan adakah cadangan untuk pas harmoni yang seperti itu? Terima kasih insyaAllah bersalam, dan kita akan berikan peluang kepada Dr. Zudi untuk jawab dulu insyaAllah. Baik, terima kasih pada soalan yang dikemukakan. Yang pertama tentang kewujudan Al-Ikhwanul Muslimun Ad-Dawli, ataupun Ikhwanul Muslimin antarabangsa, organisasi antarabangsa. Kewujudan ini adalah kesan daripada pembantaian terhadap anggota-anggota Ikhwan, khususnya di mana mereka ada yang dipenjara, dibunuh. Ini berlaku khususnya selepas 1950-an. Puncaknya ialah 1960-an, terutama di Mesir pada waktu itu, sehingga membawa kepada pertembungan keras di antara kumpulan Islam dengan kumpulan sekular. Dalam mana-mana pertembungan ini, sebenarnya Islam selalu menjadi mangsa. Kumpulan Islam menjadi mangsa. Sewaktu menuntut kemerdekaan, kumpulan Islam menjadi mangsa. Kumpulan sekular, mereka tidak berusaha ataupun mereka tidak terlibat dalam erti kata memperjuangkan, tetapi mereka mewarisi kemerdekaan itu. Ia membawa kepada pertembungan yang kuat. Sebab itu, kalau kita lihat dengan kita mengiktiraf peranan-peranan besar yang dimainkan oleh antaranya almarhum Syahid Said Qutb dalam bertindak balas terhadap serangan-serangan sekular, walaupun tindak balas beliau ini dalam erti kata yang cukup keras, keras dari segi berprinsip, tegas dari segi prinsip, yang ditulis dalam kitab-kitab terkenal dia, antaranya Ma'alim fi Tariq dan seumpamanya.
di mana bila berlakunya peristiwa pembantaian terhadap anggota-anggota Ikhwan, sehinggalah membawa kepada mereka keluar, lari daripada Mesir, kawasan mereka. Ada di antara anggota-anggota Ikhwan ini lari dalam sekitar Semenanjung ataupun rantau Timur Tengah. Di antaranya ialah seperti di Saudi, yang pada waktu itu diperintah oleh Al-Malik Faisal. Okay. Al-Malik Faisal ni sangat terkenal, orang yang sangat menyayangi Islam. Okay. Dia di antara orang yang mempunyai jiwa Islam. Okay. Sehingga dia pun berlakunya assassination, pembunuhan kepada beliau. Okay. Al-Malik Faisal. Dan dia menerima antaranya ulama-ulama Al-Ikhwan Muslimun yang datang ke Saudi. Termasuk yang pernah pergi ke situ ialah almarhum Said Hawa, Syekh Said Hawa. Antaranya juga ialah Abdullah Nasir Alwad. Okay. Jadi mereka yang lari ataupun yang menyelamatkan diri dengan lari di tempat-tempat seperti ini, akan ada yang sampai ke Malaysia, di Perlis, sehinggalah dia terlibat mengajar di sekolah agama Alawiyah di Perlis. Okay. Ada sejarah yang pernah ditulis oleh saudara Muhammad Fadli Ghani, menulis tentang bagaimana ada anggota Ikhwan yang sampai ke Malaysia. Mereka ini tidak mempunyai masalah dari segi kerana mereka berada dalam lingkungan umat Islam. Tetapi ada di antara anggota Ikhwan yang mereka itu mendapat perlindungan politik di Barat, di Eropah dan juga di Amerika. Okay. Termasuk antaranya almarhum Dr. Said Ramadan, yang melarikan diri ke Switzerland, di antaranya. Dan ramai tokoh-tokoh Ikhwan lari antaranya ke England. Saya sempat sewaktu belajar di United Kingdom dulu, mengiringi Presiden PAS berjumpa dengan anggota Ikhwan. Termasuklah antaranya seorang yang merupakan rakan karib Imam Hassan Al-Banna. Dah tua dah, Imam Hassan Al-Banna, okay, yang juga melarikan diri ke England. Okay. Dan mereka mendapat perlindungan politik. Apabila ramai anggota-anggota Ikhwan ini berada di Barat, di situlah tercetusnya suatu pandangan daripada antaranya bekas Al-Mursyidul Am Ikhwan, iaitulah Syekh Mustafa Mashhur, untuk menubuhkan tanzim alami. Sebab mereka ni anggota Ikhwan, tanzim alami. Walaupun ada di kalangan pimpinan Ikhwan tak bersetuju. Termasuk yang tak bersetuju ni ialah almarhum Syekh Said Hawa. Dia tak bersetuju. Dia lari dari Syria tu, tetapi masih berada dalam lingkungan Timur Tengah. Maka ditubuhkan tanzim alami. Di mana tanzim alami ini hari ini sekarang berpusat di England. Pusatnya di England. Ada organisasi Ikhwan di negara masing-masing. Di Mesir ada Ikhwanul Muslimin. Di Jordan ada Ikhwanul Muslimin. Di tempat-tempat yang tertentu dengan nama lain, tetapi mereka adalah cabang Al-Ikhwan Al-Muslimun dalam konteks negara masing-masing. Tetapi ada tanzim alami, Ikhwan yang di peringkat seluruh dunia, yang mereka ini antaranya berpusat di Eropah. Dan di sinilah mereka telah mentarbiah para pelajar Malaysia, yang belajar di England, yang belajar di Timur Tengah, sehinggalah tarbiyah itu pada peringkat awalnya tarbiyah yang bersifat asas kepada memahami gerakan Islam, berpegang kepada fikrah Al-Ikhwan, tentang menegakkan negara Islam, Usulul Airin Hassan Al-Banna, Al-Islam wa Daulah, itu perkara yang asas. Sehinggalah akhirnya mereka bawa pengaruh ini balik ke Malaysia dan mereka menjadi rangkaian kepada Ikhwan. Jadi rangkaian pada Ikhwan. Para ulama yang tak setuju ni, mereka mengatakan ini akan memecahkan umat Islam.
Kerana di setiap tempat secara tidak dirancang, bukan dirancang pun, mesti lahir Hizbul Islami, okay, di Malaysia, Masyumi di Indonesia. Ia berlaku kerana kesedaran ulama di tempat masing-masing. Okay. Bukan ikhwan yang merancang menubuhkan, bukan. Bukan ada pimpinan gerakan daripada Timur Tengah yang menubuhkan Hizbul Muslimin, kemudian Parti Islam Malaysia, Masyumi dan sebagainya. Ia adalah suatu kesedaran. Setiap tempat itu ada ulama, dan ulama itu yang menyebabkan kebangkitan Islam. Bila ditubuhkan rangkaian ini, cawangan ikhwan, antaranya Syekh Said Hawa menyatakan ini suatu jalan singkat untuk memecah belahkan kumpulan Islam. Tetapi ia diteruskan sehinggalah lahir. Lahir kita lihat dalam konteks di Malaysia ini seperti ISMA. ISMA ini mereka adalah rangkaian daripada ikhwan, tetapi mereka ni kebanyakannya lepasan Timur Tengah. Dan saya nampak sahabat-sahabat ISMA ni dia masih mewarisi ketulinan fikrah ikhwan al-muslimun. Okay? Dia masih mewarisi. Tetapi mereka yang lahir daripada sistem pentarbiahan ikhwan di sebelah barat, Eropah, Amerika, okay? Di mana kalau kita baca buku Muslim Brotherhood in the West ini, dia menceritakan bagaimana perkembangan ikhwan ini, perkembangan daripada aliran tulen, okay, kepada generasi kedua yang mula berfikir untuk membebaskan ataupun untuk rekonstruk semula, untuk merongkaikan semula fikrah asas ini, okay? Daripada generasi pertama Dr. Said Ramadan, antara buku yang terkenal ditulis Dr. Said Ramadan ini ialah Islamic Law. Saya masih ingat kulitnya berwarna merah, okay? Menjadi rujukan. Pada waktu itu tak banyak rujukan dalam bahasa Inggeris tentang perundangan Islam. Ia menjadi rujukan di fakulti-fakulti perundangan, termasuklah di UIA, buku Islamic Law Dr. Said Ramadan. Tetapi bila lahir generasi kedua daripada pimpinan-pimpinan ikhwan ini, lahirlah anak Dr. Tariq Ramadan, okay? Yang membawa fikrah yang menyanggah pandangan bapa dia, bahkan menyanggah pandangan abang dia, Dr. Hani Ramadan. Tapi yang dibawa ke Malaysia ialah Dr. Tariq, tak dibawa Dr. Hani. Dr. Hani Ramadan sampai dibuang kerja kerana mempertahankan hukum tangan. Cuba baca sejarah dia. Dia dibuang kerja mempertahankan hukum potong tangan. Bila ada penulis-penulis Switzerland menyatakan hukum ini hukum ketinggalan, zalim, dia pertahankan sehingga dia ambil tindakan. Dan dia cabar balik majikannya di mahkamah, dia menang. Kenapa tak bawa Dr. Hani Ramadan? Jadi generasi kedua ikhwan ini sudah mempunyai pandangan berbeza. Mereka lahir daripada suasana yang berbeza, menyebabkan kita lihat mereka yang mendapat pentarbiahan ikhwan di barat ini, bila balik pula ke negara masing-masing, membawa fikrah generasi kedua ikhwan lagi daripada ketulinan fikrah asas. Sebab itu lahir kumpulan-kumpulan yang ada sekarang. Okay? Lahir kumpulan-kumpulan yang wujud pada hari ini, yang menggelarkan diri mereka dengan progresif, progresif ataupun Muslim progresif. Saudara-saudari yang rajin, cuba cari literature dalam bidang akademik. Sebab dalam akademik ni bila kita nak sebut sesuatu perkara, kita mesti ada literature dia. Melainkan kalau kita boleh mengasaskan satu teori sendiri, konsep sendiri tentang progresif ke, tentang apa. Kalau perkataan progresif Muslim dalam literature akademik, antara literature yang terkenal, buku rujukan yang terkenal, yang ditulis oleh, yang disunting, disusun oleh seorang penulis pensyarah di Amerika, namanya Omid Sofi. Okay? Omid Sofi menulis The Progressive Muslim. Okay? Buku dia, saya masih ingat warna kuning air yang saya baca lah. Okay? The Progressive Muslim. Cuba baca kandungan dalam buku The Progressive Muslim ini. Hampir sama dengan apa yang diperjuangkan oleh PAN. Hampir sama.
Termasuk dalam dia yang menulis buku ni ialah Aminah Wadud dalam buku ni. Inilah generasi yang dibawa sekarang. Jadi saya, pada pandangan saya, tidak ada masalah dengan beberapa kumpulan yang mendakwa mereka ni adalah cabang Al-Ikhwanul Muslimun, tetapi masalahnya ialah fikrah yang mana. Fikrah mana yang mereka bawa. Kalau generasi kedua yang membawa pengaruh percampuran antara pemikiran barat dengan pemikiran Islam, usaha untuk dekonstruk ni nak merongkaikan prinsip-prinsip Islam. Ini satu perkara yang sangat bahaya dalam konteks negara Malaysia, khususnya dengan kedudukan apa yang kita lihat tadi. Dengan umat Islam yang kalau berpecah, sekarang ni dah berpecah banyak dah. Dengan UMNO yang masih ada kumpulan-kumpulan sekular dalam dia. Masih ada lagi. Yang banyak bagasi dia. Jadi ini di antara perkara yang kita boleh lihat tentang apa yang disebut sebagai tanzim ataupun organisasi antarabangsa yang ada perwakilannya dalam konteks Malaysia, seperti Ikram, JIM dan juga ISMA. Kemudian yang kedua tentang penulis ataupun intelektual barat yang mereka terlibat dalam engagement, engagement dengan umat Islam, antaranya John Esposito. John Esposito ni pernah datang Malaysia. Kebetulan waktu itu saya bertugas di Universiti Melayu, saya antara yang menyambut dia dulu. Dia pernah datang satu simposium tentang perkembangan gerakan Islam di Asia Tenggara. Dalam konteks akademik, kalau kita melihat penulis-penulis ini, ada positif dia. Ada positifnya. Antaranya apabila berlaku September 11, di mana Esposito menulis satu buku khusus tentang jihad, dan penjelasannya agak objektif. Kemudian beberapa penulis yang lain yang saya sebutkan, kumpulan ini ialah mereka memberi pandangan tentang Islam secara sosial dan budaya. Yang ini pada pandangan saya tak ada masalah. Dia sebut tentang bagaimana perkembangan Islam di Malaysia, perkembangan gerakan Sufi di Malaysia. Ini dijelaskan. Yang menjadi masalahnya ialah kalau ada penulis-penulis yang cuba menulis tentang kandungan Islam. Kalau dia cerita tentang masyarakat Islam, bagaimana berkembang, gerakan Islam berkembang, tentang budaya masyarakat Islam di Tanah Melayu, ini pada pandangan saya tidak mempunyai masalah dari segi kita. Ada seorang saya lupa namanya, dia seorang pengkaji tentang perkembangan Sufism. Dia kaji Sufism dalam masyarakat Syiah, dia kaji Sufism dalam masyarakat Sunni dan sebagainya lah. Dia pernah menyebut, saya pernah dengar kuliah dia, iaitu ada segolongan intelektual barat yang mengkaji tentang umat Islam, budaya dia, mengkaji Muslim. Yang ini pada dia tak ada masalah. Yang menjadi masalah, dia nak kaji Islam, kandungan Islam. Dan kajian-kajian mereka tentang Islam ini cuba merongkaikan asas-asas yang penting, dasar-dasar yang penting. Jadi ada Islamic Studies, yang ini nak kaji tentang Islam. Ada Muslim Studies, ni kaji tentang Muslim. Kaji tentang Muslim, budaya dia, ni tidak, pada pandangan saya tidak ada masalah. John Esposito dalam beberapa keadaan, saya lihat dia cuba untuk memberikan suatu pandangan objektif terhadap kajian tentang Muslim. Dan bahkan Esposito ni pernah disenaraikan. Disenaraikan salah seorang daripada tokoh anti-Semitism di Amerika. Dia dianggap tokoh anti-Israel. Cuma kita tetap berhati-hatilah. Berhati-hati itu perlu. Ada juga dakwaan-dakwaan yang menyatakan beliau adalah ejen CIA. Ejen CIA ni bukan bermaksud perisik. Bila kita sebut ejen CIA ni,
dia bukan bermakna hanya perisik. Perisik-perisik ni dia bukan seperti ini. Ejen CIA ni kadang-kadang dia juga boleh melibatkan researcher, penyelidik, ahli-ahli akademik. Ahli-ahli akademik yang ditaja. Penyelidikan mereka ditaja oleh CIA, kajian mereka dibiayai. Ini juga ada yang sebut ejen CIA lah. Dalam Malaysia ni banyak. Saya boleh sebut satu-satu nama dia. Tapi tak boleh sebut kat sini lah. Orang yang selalu pergi ke Singapura, dia ni menjadi perisik, menjadi penyelidik kepada CIA. Dia ni dibiayai oleh CIA untuk buat penyelidikan, research politik dan sebagainya. Jadi kita lihat secara objektif seperti itu. Tetapi yang jadi masalahnya apabila ada kumpulan-kumpulan akademik ini yang cuba kaji Islam. Bukan kaji umat Islam, kaji Islam. Dan bila mereka kaji Islam, mereka cuba merongkaikan dasar-dasar Islam. Sebab saya nak sebut perkataan deconstructionism. Perkataan ini diperkenalkan oleh Jacques Derrida. Jacques Derrida. Jacques Derrida ni orang Perancis. Tapi dia ada DNA tu. Bukan DNA Cadbury dia ada DNA Yahudi. Derrida ni kalau baca biografi dia, dia bukan orang cemerlang. Dia bukan orang cemerlang di universiti. Dia banyak gagal kat universiti. Tapi dia memperkenalkan satu pendekatan dalam postmodernism. Dipanggil deconstructionism. Merongkaikan asas-asas, struktur-struktur yang membina budaya, membina ilmu. Nak dirongkaikan. Hari ini pendekatan dekonstruk ni bahaya. Nak rongkaikan Islam, nak merongkaikan struktur Islam, asas ilmu Islam. Kalau golongan akademik seperti ini, kita kena beri perhatian, berawas dengan mereka. Bahkan bukan hanya Barat. Di negara kita, ada orang Islam yang sudah ambil pendekatan dekonstruk ini. Sebab dengan nama-nama yang mereka sebutlah, ini kerana maqasid dan sebagainya. Kemudian yang ketiganya, tentang pertembungan di antara kaum tua dan kaum muda. Perkara ini bukan hanya berlaku di Malaysia sekarang. Berlaku di seluruh dunia. Termasuk di Al-Azhar. Di Al-Azhar pun berlaku perkara ni. Ada kaum tua, kaum muda tak apa, tapi kaum tua yang ekstrim dan kaum muda yang ekstrim. Ini yang masalah. Kalau dia setakat menerima pandangan kaum muda, dia mentarjihkan, mungkin dia ni ulama lah. Sebab nak tarjihkan pandangan antara satu pandangan dengan pandangan yang lain pun kena ijtihad. Syekh Yusuf Al-Qaradawi sebut ni cabang ijtihad pada hari ini. Cabang ijtihad ni ialah untuk tarjihkan di antara pandangan Maliki yang mengatakan peha bukan aurat, dan pandangan mazhab lain yang mengatakan peha adalah aurat. Nak tarjihkan pandangan ni, itu adalah ijtihad. Bukan kita tengok dalam Google, kita terima. Tak boleh. Ini adalah salah satu cabang ijtihad. Untuk menguatkan satu pandangan dan melemahkan satu pandangan. Orang yang nak berijtihad ni kena ada ilmu. Jadi pendekatan yang ada di antara kaum tua dan kaum muda ni, kalau mereka mengambil pendekatan ni dengan pendekatan ilmu, saya nampak tak ada perselisihan yang jelas. Para ulama biasalah berselisih pandangan ni. Biasa kalau diambil dari segi pendekatan ilmu. Tetapi yang menjadi masalahnya ialah ia diambil secara melampau. Tuduh orang ni kafir, orang ni pengamal bid'ah dan sebagainya. Ini adalah di antara pendekatan-pendekatan yang melampau lah. Dan khilaf ini tidak boleh dalam masyarakat awam. Tak boleh dalam masyarakat awam. Masyarakat awam ni kalau kita bawa benda khilaf, lama-lama dia jadi masalah. Jadi benda besar. Saya ingat disebut oleh Dr. Abdul Aziz Hanafi, almarhum. Saya boleh anggap guru jugalah sebab kami dulu ikut dia menjadi nakib kami dulu. Dia sebut perkara ni. Dia kata kalau khilaf ni berlaku di kalangan masyarakat awam, rosak, berpecah.
Tetapi kalau khilaf berlaku di kalangan para ulama, tak ada masalah. Di universiti nak berbahas tentang perkara-perkara khilaf, tak ada masalah. Okay. Jadi fenomena ni berlaku sekarang ni, berlaku di seluruh dunia. Okay. Berlaku di seluruh dunia, termasuk di Al-Azhar. Okay. Sebab itu kita tak pelik sekarang ni. Fatah Al-Asisi sekarang ni pun dia bawa habaib ni. Dia bawa orang yang boleh polishkan dia, bawa dia sehinggalah orang ada kumpulan tradisional menganggap Asisi ni seorang pemimpin Islam. Okay. Siapa yang menentang Asisi, Khawarij. Dr. Mursi, Khawarij. Waktu Dr. Mursi jadi presiden, orang tentang tu tak ada pula dikatakan Khawarij. Yang tentang Asisi ni saja Khawarij. Waktu orang jatuh ke Dr. Mursi, tak ada sebuah Khawarij. Okay. Ini di antara perkara yang berlaku, termasuk di pusat pengajian ternama Islam seperti Al-Azhar. Okay. Jadi Asisi sekarang ni dah anggap suci sekarang ni. Sedangkan Asisi ni, dia ni lah kepala pengat orang panggil, yang berpakat dengan putera bandar Saudi. Saudi ni Wahabi. Yang ini tak nampak benda ni. Ini bila para ulama dia buta tentang politik. Okay. Jadi saya lihat perkara ni, ia bukan berlaku secara tidak sengaja. Okay. Ia bukan berlaku secara tidak sengaja. Mungkin mereka yang terlibat, sama ada di pihak Salaf ataupun Wahabi ke, ataupun mereka di pihak Khalaf ataupun kaum tua, mereka tak sedar mereka termasuk perangkap, termasuk perangkap yang disediakan oleh musuh-musuh Islam untuk memecahkan umat Islam. Perkara yang paling mudah untuk memecahkan umat Islam ialah perselisihan mazhab. Ini paling mudah. Nak pecahkan umat Islam ni ialah dengan suntik perselisihan mazhab, terutama di kalangan masyarakat awam yang tak faham. Okay. Ini paling mudah untuk pecahkan. Boleh jadi mereka ni berjuang di atas pegangan ilmu masing-masing, sama ada yang tua ataupun yang muda. Tetapi bila perkara ini dibawa secara melampau, maka ia akan menjadi suatu perkara yang boleh memecahkan umat Islam. Okay. Memecahkan umat Islam. Okay. Saudari boleh baca beberapa buah buku, okay, yang diterbitkan oleh Rand Corporation. Yang pertama, Civil Democratic Islam. Saya rasa boleh baca online buku ni. Civil Democratic Islam. Yang kedua, Islam After September 11. Okay. Dalam buku ini, memang Rand Corporation ni satu badan yang menjadi penasihat kepada dasar-dasar keselamatan Amerika dan dasar-dasar luar. Dia sebut, untuk mengatasi golongan teroris. Teroris ni, Al-Qaeda dan sebagainya, ia mesti diatasi dengan suatu pendekatan lain. Iaitulah pertentangan teroris ni ialah golongan tradisionalis. Tradisionalis ni apa ni, yang itulah, kaum tua lah. Kena dikuatkan golongan tradisionalis. Okay? Dikuatkan tu bagaimana Amerika nak kuatkan? Dikuatkan supaya boleh mereka ni boleh bertembung untuk mungkin untuk mengatasi teroris ini. Tetapi yang banyak ni tengah-tengah ni. Yang tengah-tengah ni. Yang tengah-tengah ni yang keliru ni. Okay? Yang dikelirukan. Jadi pada pandangan saya, ia adalah satu fenomena global dalam dunia Islam. Ia sudah masuk ke dalam institusi pendidikan Islam ternama, termasuk Al-Azhar. Okay? Yang Al-Azhar dulu mengamalkan suatu pendekatan, disebabkan Al-Azhar ini semua mazhab ada. Sehinggalah zaman Syekh Shaltut dulu, dimasukkan juga Ja'fari kat situ. Okay? Masuk sekali Ja'fari, 5 sekarang. Tetapi sekarang ni sudah ada suatu usaha untuk memenangkan satu aliran. Ini satu pendekatan yang saya nampak merugikan. Dan kebanyakan kumpulan-kumpulan Islam, okay, Masyumi, Majlis Syura Muslimin Indonesia, mereka ni adalah kumpulan yang menyatukan. Di Indonesia ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama,
disatukan oleh Masyumi. Okay. Di Malaysia ada kaum tua, kaum muda, disatukan oleh Hizbul Muslimin dan juga Parti Islam se-Malaysia. Dalam Parti Islam ini ada ulama pondok kaum tua, ada ulama madrasah kaum muda, okay. Ada khalaf, ada salaf dalam PAS, dan berjaya disatukan untuk menghadapi musuh, iaitulah penjajah pada waktu itu, sekular selepas dia. Berjaya disatukan, walaupun berlaku pendekatan masing-masing dari segi amalan. Dalam PAS ni ada yang lahir daripada Universiti Saudi, ada yang lahir daripada Universiti Al-Azhar, tetapi diharmonikan kerana ilmu. Tetapi apabila ada usaha nak pecahkan, ini adalah di antara usaha untuk melemahkan kumpulan Islam. Akan dibangkitkan semula isu-isu khilaf. Kalau saudara baca sejarah tentang mazhab talfiq, mazhab Maliki di Kota Baru ni lah, okay, tahun 1930-an, iaitulah tentang isu jilatan anjing. Boleh atau tidak orang Islam memelihara anjing? Ni dibahaskan waktu tu, seluruh semenanjung tanah Melayu bahas, sampai ke Singapura. Syekh Taha Suhaimi, agamawan daripada Singapura, bahas tentang boleh tak boleh orang Islam pelihara anjing, iaitu dengan mengambil kira pandangan mazhab Maliki. Mazhab Maliki mengatakan anjing tidak najis, tetapi kena samak juga atas asas ta'abudi dipanggil. Bahas, akhir sekali dipanggil kat Kelantan, kaum tua dan kaum muda bahas tentang isu jilatan anjing. Kaum muda diwakili antaranya oleh Syekh Nek Wan Abdullah. Ini ulama besar Kelantan lah, yang mendapat pendidikan India, pengaruh daripada Syekh Waliullah Ad-Dahlawi, antara dia, okay? Walaupun dia tak sempat berguru dengan Ad-Dahlawi, okay? Kalau dia ni umur panjang, dia meninggal dalam sekitar umur 30-an. Saya yakin dia menjadi antara ulama besar Kelantan, Nek Wan Abdullah. Bapa dia Nek Wan Musa, yang pernah menjadi mufti Kelantan. Ni kaum muda, termasuklah Dr. Burhanuddin Al-Halmi waktu tu, okay? Dan juga Taha Suhaimi, okay? Kaum muda. Kaum tua ada pula guru-guru pondok, bahas bab anjing, boleh tak boleh. Dibawa anjing, seekor anjing, bergambar pula, ada gambar dia, bahas pandangan mazhab Maliki begini-begini. Sama benda tu dah dibahaskan oleh Imam Malik dulu, dibahaskan oleh Ashabus Syafi'iyah dulu, dah bahas dah, okay? Akhir sekali Sultan Kelantan kata dah dengar pandangan mana-mana ni, okay? Dah dengar pandangan mazhab kaum tua, mazhab kaum muda, maka terpulanglah pada rakyat Kelantan, nak terima pandangan mana terimalah. Orang yang kata boleh pelihara anjing, dia pun tak pelihara anjing, dia pelihara kucing je, okay? Tak pelihara anjing. Jadi sekadar menjadi exercise untuk seronok dalam perbahasan ilmu, okay? Sedangkan perkara tu bukan menjadi keutamaan. Pada waktu itu penjajah dah mula masuk, okay? Penjajah masuk, kita bahas bab khilaf, okay? Sekarang ni musuh Islam masuk, kita masih bahas bab khilaf, peha aurat ke tak aurat. Dia sendiri tak buka peha dia. Cuba je pergi main dekat padang UPSI, main bola pakai seluar pendek dia, orang tak ikut kuliah dia lah lepas. Jadi benda-benda ditimbulkan untuk menimbulkan khilaf. Orang bahas tak habis, sampai kiamat tak habis benda khilaf, okay? Jadi kita balik kepada perkara yang boleh menyatukan umat Islam, okay? Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Dr. Zulkifli Marzuki. Rasanya sampai di sini saja kot diskusi buku ringkasan sejarah gerakan Islam di Malaysia oleh Tuan Guru Presiden. Mengucapkan terima kasih kepada hadirin hadirat dan kepada Dr. Zulkifli Marzuki atas kesudian beliau untuk membahaskan buku oleh Presiden. InsyaAllah kita tangguh diskusi kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.